Syariat Islam adalah satu perundangan yang teguh dan sempurna. Prinsip perundangan yang didatangkan untuk mengangkat derajat manusia kepada derajat kesempurnaan yang tinggi di dunia dan kejayaan di akhirat. Allah tak kita di manusia. Tak mungkin manusia nak jadi malaikat, berubah dari segi fizikal dan tak mungkin. Tapi dia boleh berubah dari segi ruhiyah, dari segi rohaniah dia boleh jadi malaikat. Malaikat dia tak makan, kita ada puasa, tak makan. Malaikat dia tak boleh duduk dengan isteri dia. Malaikat tak ada isteri, tak kahwin, tak tahu laki-laki ke perempuan, dan kita pun tak ada. Kita bila kita nak jadi seperti malaikat, Allah Ta'ala syariatkan puasa, tengah hari tak boleh usir. Bila pergi haji, bermula daripada kita yang ihram, labbaik Allahumma labbaik, isteri kita yang kita sayangi, yang kita bawa daripada Malaysia, kita boleh tengok seperti sebelum kahwin. Apa nak tengok sebelum kahwin? Nak pilih mata morak yang biru tak boleh. Tinggi tak tinggi? Itu dia panggil darjat manusia nak naik ke arah malaikat. Allah Ta'ala beri waktu-waktu tertentu, tapi mudah jadi malaikat, cuma naik arah dia. Syariat Islam juga satu perundangan umum untuk jin dan manusia. Kita dengar kita ada satu lagi makhluk lain, nama dia jin. Jin sekali lagi perundangan dia, Nabi dia tak ada. Nabi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jin sallallahu alaihi wasallam. Jin kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak kali cerita tentang jin. Dia jumpa Nabi, dia belajar. Sebab itulah di antara tempat jin ramai di Madinah. Dia hijrah seperti manusia hijrah. Kita ni naik kali. Tidak dikhususkan kepada kaum dan generasi tertentu saja, bahkan ditujukan kepada semua insan seluruhnya. Ia juga merupakan perundangan yang lengkap dari segenap sudut kehidupan dan lapisan masyarakat. Agama ini tidak meninggalkan sama ada yang kecil atau besar kecuali disebut semuanya. Jadi kalau kita kemana sebut dalam Quran tak sebut rambutan, dalam Quran tak sebut durian, orang tak cerita. Allah Ta'ala sebut wa yuhibbu lahum thayyibat. Allah Ta'ala halalkan benda yang baik. Kamu ambil tak yang baik. Ambil durian sedap. Ada racun? Ada. Kalau makan sedap. Halal. Ambil benda-benda racun tak perlu. Payah nak cari benda racun ni. Rokok lah senang. Contoh yang paling dekat ni kita. Ambil rokok sedap. Bagi orang yang rasa rokok sedap. Bau dia busung. Apa lagi? Mudaratkan kesihatan. Maka ulama letak dalam kategori khabath, benda-benda yang kotor. Maka dia jadi haram. Itu kaedah. Dia tak sebut satu-satu, kecuali beberapa jenis kategori hayawan dan makanan-makanan yang memang ada masalah yang payah orang nak fikir. Contohnya dalam makanan nanti, Allah Ta'ala haramkan Arab, haramkan khinzir, babi. Nabi juga mengharamkan himar, keledai, dongki. Jadi tidak sampai tempat dia nanti kita cerita. Jadi secara umumnya dia tidak tinggal apa pun dalam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibangkitkan kepada nabi-nabi dulu dibangkitkan kepada kaumnya saja, tapi aku dibangkitkan kepada istri dan nasi'ah, aku dibangkitkan kepada manusia seluruhnya. Semua nas ini menunjukkan bahawa betapa umum dan globalnya mesej dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan dakwaan, bertambah dengan dakwaan setengah ahli sejarah bukan Islam yang mendakwa bahawa dakwah Islam itu adalah asalnya bersifat tempatan. Kemudian selepas luahnya penaklukan dan pembukaan negara Islam, barulah ia menjadi global. Semua dakwah ini adalah palsu semata. Sesungguhnya agama ini bersifat universal, ditujukan pada semua manusia pada setiap zaman dan tempat, tanpa mengira perbezaan bangsa, warna kulit dan bahasa mereka. Satu. Tuan-tuan itu dibuka. Waktu nak sembahyang kita tengok yang di gelap, yang di cerok, yang di panjang, yang di pendek, yang di merah, macam-macam. Bercakap. Tapi bila Allahu Akbar satu, itu dia panggil anak bangsa. Bukan satu Malaysia, satu ni Islam. Satu agama. Mana Allahu Akbar? Semuanya Allahu Akbar. Tak ada yang guna bahasa India, guna bahasa Cina pun. Allahu Akbar. Ini satuan yang cukup besar, termasuk juga Kaabah satu. Kalau orang bukan Islam dia bagi kritik kita, dia kata aku sembah topek, sembah batu. Kata batu ke mana? Cari kat masjid aku ada batu dah. Ni Mekah, itu bukan batu, bukan sembah, itu tanda.
tanda kesatuan Islam itu. Kalau tak ada Kaabah, tuan-tuan boleh bayangkan, Masjid Al-Husna ni menghadap Kaabah. Masjid sebelah tu ada lalu. Jadi lagu mana tadi? Tak bersatu. Itu benar kesatuan dalam Islam. Jadi Al-Quran bila berbicara tentang risalah para Nabi dan Rasul yang terdahulu, mengkhususkan dengan kaum mereka saja. Tapi bila mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semua semesta alam ini. Jadi itu jelas kepada kita. Kita berbeda pula tengok kepada tajuk keluasan syariat Islam. Syariat Islam ini luas dan luas, jawabnya terlalu luas. Prinsip dan hukumnya menyentuh semua hal kehidupan, meliputi semua hajat dan keperluan manusia. Apa benda? Mana ada dalam ajaran lain nak duduk dengan isteri pun ada. Nak pergi ke tandas ada. Ikut aku nak pergi tandas, bukannya kau nak pergi sembahyang. Mana boleh ikut aku? Kita kena baca, kena masuk dengan kaki kiri. Kalau di tengah padang pasir tak boleh menghadap ke arah kiblat. Peraturan itu jelas. Kalau nak pergi ke tandas dengan isteri yang bersifat terlalu peribadi, satu kerja buat yang cukup ikhlas lah buat kita orang lah. Pun ada peraturannya. Apabila apa dah kata, semua hajat manusia dijawab bersesuai dengan tujuan utamanya, dinyatakan matlamat kejadiannya, ditetapkan peraturan hubungannya dengan Tuhan, hubungan dengan saudara-saudaranya dan masyarakat yang didiaminya, ditetapkan hak dan kewajibannya, diberi peraturan untuk meleraikan pertelingkahan dan menyampaikan hak pada setiap pemiliknya, ditegakkan asas keadilan antara manusia dalam segenap segi kehidupan, kegiatan dan pekerjaan mereka. Ia adalah syariat yang dianggap cara hidup yang sempurna, menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Ini tak ada pada agama lain. Dunia, akhirat digabung betul. Kalau kita kata ini urusan dunia, apa nak kait dengan akhirat? Ya, menjawab itu belum kita syariat. Mana ada kerja buat atas dunia ini terpisah dengan akhirat? Ada. Ini untuk dunia, itu untuk dunia, tapi dia ada kait dengan akhirat. Kalau buat untuk dunia, tak ikut peraturan, dosa tak dosa. Bila dosa pahala dia akhirat ke tidak? Akhirat. Sebab ada dunia tak nampak apa. Kita derma 10,000 ke masjid ni boleh pahala. Tak masuk, tak naik dalam akaun kita. Kenapa? Naik. Curi boleh masuk dasar kapal. Kalau pagi sinar hari yang bagi tak masuk dasar kapal. Ditegakkan asas keadilan antara manusia dan segi kehidupan kegiatan mereka, menghimpunkan antara dunia dan akhirat, menghimpunkan antara zahir, lahiriah dan batin, maka terjaminlah untuk manusia kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, seorang hamba muslim hendaklah berrasa gembira dan berpuas hati dengan perundangan syariat yang sempurna dan lengkap ini, yang menerangkan kepadanya jalan dan menetapkan kepadanya panduan dalam setiap perkara, sama ada yang kecil atau besar, terang atau tersembunyi, zahir ataupun batin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyifatkan syariat yang indah ini. Nabi kata apa? Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Aku telah tinggalkan kamu di atas landasan yang putih bersih. Landasan yang putih bersih maknanya agama ini jelas. Malamnya terang seperti siang. Tidak ada yang tergelincir daripadanya kecuali orang yang celaka oleh dia. Tapi hari ini kenapa kita jadi tak jelas? Jerubu pemikiran kita sebab apa? Sebab beberapa kes. Kes yang pertama, mungkin kita terima Islam ini tidak melalui sumber yang asal. Kita terima daripada ikutan tradisi saja. Yang menyebabkan banyak perkara-perkara yang kita tak jelas tentang Islam. Kita nampak Islam ini 2-3 perkara yang lain itu tak masuk. Jadi kan saya kata punca awal tadi daripada penjajahan yang mari yang telah memesongkan pahaman umat Islam itu sendiri daripada kehidupan yang sebenar. Yang ketiga, indahnya syariat Islam ini dulu di mana? Penyaksian terhadap syariat yang terdahulu. Dia menjadi saksi kepada nabi-nabi. Suatu hakikat yang tidak diragui. Agama Allah itu satu. Agamanya satu.
dibawa oleh semua Rasul silih berganti sejak zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Adam hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama satu, tapi kenapa berbeza? Jawabnya, yang berbezanya cabang-cabang. Nabi dalam hadis itu, Nabi mengatakan ma'asyir anbiya atau ikhwatul li'ala. Nabi-nabi ini seperti adik-adik kita. Bapak satu, mak lain. P sama. Apa agama Nabi? Islam. Apa syariat dia? Berbeza. Nabi Adam oleh kerana anak manusia boleh kahwin adik-adik. Betul. Nabi Musa zaman Nabi Musa alaihissalam paling sekali dia kerah-kerah, pakai hebat-hebat. Bila nak bertaubat, faqtulu anfusakum, bunuh diri, baru taubat. Maka zaman saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dia kelompok tak kuat nak bertaubat, mengalir mata. Tak bunuh diri, kalau tak bunuh diri lagi terus. Itu dia panggil berbeza dengan syariat. Maka likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk setiap umat antara kami berikan aturan dan jalan aturan. Setiap orang itu ada syariat. Maka agama ini satu pada asalnya, tetapi berbeza dari segi perundangan, kerana setiap umat itu berbeza keadaan dan kedudukannya. Jadi sebab itu dia sebut tadi ahli berdiri. Pok satu, jadi agama Allah yang satu, tapi dia punya syariat berbeza. Kesimpulannya, Islam adalah perundangan terakhir daripada Allah untuk manusia seluruhnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul terakhir. Syariat Islam ini tidak terhad kepada waktu tertentu, perundangan yang umum, yang global. Dan kita pergi kepada yang keempat, ciri-ciri keistimewaan Islam ini al-wasatiyah. Sebut sekali. Saya takut tukar ya. Orang ada sebut wasatiyah, kita nak sebut juga. Macam dulu orang ada sebut tentang asabiyah. Siapa dia dakwa pada asabiyah, masuk neraka. Mari penceramah kita kampung ni, kami bukan penyokong Abbasiyah. Abbasiyah, Abbasiyah sama kita. Orang cakap asabiyah dia Abbasiyah, bukan tempat. Wasatiyah, wasatiyah. Jangan salah sebut. Satu, jangan salah sebut. Yang kedua, jangan salah kerti. Sebab orang ni bila sebut wasatiyah, kita dah faham hari ni wasatiyah mana sederhana. Buat setengah-setengah Islam, tak buat banyak-banyak lagi, tak apa. Kalau dah semayang, tak tutup aurat, tak apa. Itu wasatiyah salah. Yang wasatiyah yang betulnya ni kita nak baca. Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah, tujuannya, kesempurnaannya, perundangannya yang lengkap dan menyeluruh sebagai saksi pada syariat yang sebelumnya, kekal yang hari kiamat. Maka ini pasti menjadi satu perundangan yang adil dan seimbang. Makna wasatiyah, perundangan yang adil, yang seimbang dalam segenap segi dan aspek. Allah firman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah pula kami telah jadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Wasata di sini adil dan pilihan. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini mengatakan Allah menyifatkan mereka sebagai umat pertengahan, sederhana, kerana keadilan. Ini maknanya adil dan keseimbangan atau tawazun dalam beragama. Teman wasat. Mereka bukan dari kalangan pelampau, hulu sangat sampai tak boleh kerja buat kerana nak ibadat dia. Itu pelampau. Atau mencuai tentang agama. Kalau dah sembahyang, tak apa. Yang lain-lain tak buat, itu cuai. Tetapi mereka mengambil jalan pertengahan yang adil dan seimbang. Lalu Allah SWT menyifatkan mereka sedemikian sebaik-baik sifat yang disukai oleh Allah dalam setiap perkara ialah al-wasat, sederhana. Al-wasat, sederhana, pertengahan menurut bahasa Arab berarti terpilih. Dia katakan orang itu wasat. Orang ini, maknanya orang kumpulan ini kumpulan yang terpilih. Jangan kata wasat dengan makna kumpulan yang adil. Mengekalkan keadilan keseimbangan dalam perundangan dan peraturan bukan untuk perkara yang mudah. Perundangan ciptaan manusia tidak mampu mewujudkan keadaan ini kerana akan ada mereka yang terlalu cenderung ke kiri. Pasal itulah dalam dunia ini dipanggil
kumpulan kiri. Ada tak? Kumpulan kiri, kumpulan kanan. Kita orang Islam tak ada kiri, tak ada kanan, tengah. Ini hebat kita. Kalau kiri pergi sana, kalau kanan pergi sana, kiri pergi sana, tak sampai matlamat kita depan. Maka wafat kita jalan tengah, orang yang terbaik. Tetapi syariat Islam sangat unik dan dalam aspek ini tidak keterlaluan atau mengabaikan walaupun sedikit dalam perundangannya. Ia bersifat sederhana dan seimbang, tidak lari daripada keadilan hakiki. Jadi tuan-tuan kena faham apa makna wasatiyah, makna adil, tidak berlaku kezaliman. Makna wasatiyah seimbang dalam ibadat, dalam dunia. Makna wasatiyah orang yang terpilih, orang yang kuat berpegang dengan agama. Jangan salah gunakan wasatiyah ini kepada makna-makna yang menunjukkan menggugurkan syariat abadan sama sekali. Kita tengok istilah yang digunakan cantik seperti golongan Khawarij. Bila dia datang bertemu dengan Sayyidina Ali, dia kata dia angkat Quran la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sayyidina Ali kata kalimatul haq urida biha batil. Kalimah betul tapi yang mereka nak benda yang tak. Guna perkataan wasatiyah, ambil ayat Quran tapi pelaksanaannya tidak wasatiyah. Apabila menggugurkan syariat Allah. Itu akan tengok ini. Syariat wasatiyah ini contohnya. Ini menunjukkan bahawa syariat Islam sahaja yang mampu mencipta sistem peraturan yang seimbang, kerana ia datang daripada Yang Maha Berkuasa untuk memberi setiap sesuatu yang wujud di alam ini haknya dengan jumlah dan cara yang tepat. Maha Suci Allah yang menghisap setiap sesuatu dengan terperinci dan tidak mencipta sesuatu apapun tanpa tujuan. Di sinilah syariat Islam itu disifatkan sebagai seimbang. Ini berarti keadilan sebagaimana yang dikehendaki Allah, bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh makhluk yang lemah. Al-wasat bermakna keadilan yang seimbang tanpa keterlaluan dan kesederhanaan tanpa kecuaian. Berkata Abu Sufyan dalam tafsirnya, al-wasat pada asalnya digunakan untuk menerangkan satu objek yang mempunyai jarak di antara sama sekenap tujuh, tengah. Dia bagi center, seperti pusat satu bulatan. Kemudian dia digunakan untuk menunjukkan sifat baik manusia, yang mana sifat baik ini sebagai satu objek yang berada di tengah, yang dikelilingi oleh sifat buruk, sama ada melampau atau mencuat. Jadi kita tengok contoh. Untuk membuktikan itu, sebab itu, untuk membuktikan dan membawa contoh tentang keadilan dan keseimbangan dalam Islam secara menyeluruh adalah mustahil. Kita hanya boleh membawa beberapa contoh saja tentang kualiti yang baik ini, seperti Islam membawa keseimbangan antara rohani dengan jasmani, antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Islam telah mengambil kira dalam perundangannya dengan menggabungkan antara kepentingan rohani dan jasmani. Ia tidak hanya mementingkan kesuburan rohani dengan mengabaikan jasmani. Kenapa hidup masjid itu nak kuatkan roh? Tapi maka macam mana? Tunggu orang sedikit makan. Itu tak seimbang. Ia juga tidak hanya mementingkan jasmani dan kehidupan material semata-mata. Kenapa tak sempat pergi masjid? Sibuk nak kuatkan ekonomi umat Islam. Maya nanti dulu. Boleh begitu? Tak seimbang. Sebaliknya Islam ialah agama yang mementingkan keadilan dan keseimbangan dalam semua perkara, sebagaimana diajar oleh Rasulullah SAW. Contoh di sini, 3 orang pemuda pergi tengok siasat gunung Nabi. Nabi buat apa dulu? Kesimpulan dia orang buat, dia kata dia Nabi. Kita yang tidak Nabi ni kena kuat lagi. Seorang dia kata aku tak nak kahwin, nak ibadat terus. Seorang dia kata aku nak puasa, tak nak buka-buka puasa. Seorang dia kata aku tak nak tidur malam, nak ibadat. Sepatutnya bila Nabi nak, best, bagus. Dan good boy lah. Orang pemuda yang hebat sebab nak ibadat tu. Dan Nabi tu, Nabi kata inilah akhsyatu bil, aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku puasa, aku tidur. Aku bersolat malam, aku tidur. Aku berkahwin dengan orang-orang. Nabi kata faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak ikut sunnah aku, orang ni lah, bukan daripada umat. Itu baru seimbang tak seimbang? Seimbang. Kita lihat dunia, nak akhirat. Ambil dunia saja tak ambil akhirat, usah. Ambil akhirat saja tak ambil dunia, dia jadi dua kumpulan ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Yahudi mementingkan material, kelompok Nasara mementingkan ibadat. Jadi bukan Kristen sekarang ini Nasara. Maka dia jadilah dia ni tak seimbang. Islam bagi tak ibadat ada, muamalah ada. Tidur ada, salat. Islam juga menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi, individu dan masyarakat. Ia tidak melebihkan kepentingan individu sehingga mengabaikan hak masyarakat umum, sebagaimana yang berlaku dalam setengah sistem yang menamakan diri mereka demokratik, yang mana berlakunya monopoli dan eksploitasi atas orang ramai dan hak mereka demi kepentingan individu atau kumpulan tertentu saja. Islam juga tidak mengabaikan atau menghapuskan hak pribadi individu, kononnya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana amalan sosialis. Bahkan Islam sangat adil dalam mengimbang kepentingan kedua-duanya. Ia memberi hak sepenuhnya kepada seorang individu untuk memiliki hartanya sendiri. Nak milik berapa juta, miliklah. Tapi jangan ingat, 1/40 hartamu untuk orang yang miskin. 1/40. Manakala kita ada harta kita 40.000, 1.000 kita kena beri pada orang yang miskin, wajib dipanggil apa tu? Zakat. Nah, ini kita bicara dalam zakat.